Hello guys, berita terkini seperti mana yang kita tahu, akhirnya Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebentar tadi mengumumkan Syed Saddiq bersalah dalam 4 pertuduhan, dan hari ini mahkamah telah pun membacakan hukuman yang bakal dihadapi oleh Presiden Parti Muda ini, yang mana beliau juga bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah pun dijatuhkan hukuman 7 tahun 7 tahun penjara, 2 sebatan dan juga denda 10 juta. Jadi hukuman itu selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman bersalah terhadap 4 pertuduhan pecah amanah, salah guna harta dan pengumpulan wang haram, membabitkan dana pemuda bersatu berjumlah 1.12 juta ringgit. Jadi ini amat mengejutkan kita sahabat-sahabat semua. Dan selepas pertuduhan itu dan hukuman dibacakan, Syed Saddiq dan juga peguam-peguamnya juga dan juga penyokong beliau turut membuat satu sidang media, apakah tindakan yang bakal mereka lakukan selepas ini. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita dengar sendiri sidang media yang dibuat oleh Syed Saddiq ini. YB, selepas keputusan hari ini, apa perasaan YB? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau, pada mi penyakingi Sat Sri Akal. Saya nak mulakan dahulu dengan kongsikan pendirian saya berkenaan keputusan yang baru disampaikan sebentar tadi. Saya, Syed Saddiq, menghormati keputusan hakim dan Mahkamah Tinggi. Sebagai salah seorang pengubal dasar, saya perlu meletakkan kepercayaan ke atas institusi kehakiman negara. Dari sebelum ini, hari ini, kepada masa yang akan datang. Kerana institusi kehakiman itu lazimnya merupakan benteng terakhir bagi rakyat Malaysia. Dan tidak ada beza saya dengan rakyat yang lain. Kalau orang lain perlu menghormati keputusan mahkamah, saya turut perlu menghormati keputusan mahkamah. Saya telah pun berbincang dengan para peguam, dan para peguam memaklumkan bahawa kami ada kes yang baik untuk difailkan secepat mungkin ke peringkat mahkamah rayuan, supaya akhirnya institusi kehakiman dan mahkamah lah yang akan dijadikan penentu terakhir atas nasib saya dan juga medan terbaik untuk membersihkan nama saya. Saya tetap ingin ucapkan terima kasih kepada pihak peguam yang saya tahu bertungkus lumus pagi dan malam, kepada pihak ibu bapa saya, sahabat-sahabat saya yang sentiasa mendampingi bersama. Dalam bab ini saya pegang kepada kata-kata berani kerana benar. Qulil haq walau kana murra. Berkatalah benar walaupun pahit. Dan dalam bab ini saya akan gunakan medan mahkamah dan institusi kehakiman untuk membersihkan nama saya dan tetap menghormati keputusan yang disampaikan pada hari ini. Bagi masa depan politik saya, I'm a parties man. Saya akan adakan mesyuarat tergempar bersama dengan pimpinan muda pada pukul 4, dan kami menjemput rakan-rakan media untuk hadiri sidang media pada pukul 5. Saya telah membuat pendirian saya berkenaan masa depan politik saya. Cuma as a parties man, I need to table it to the party supaya dapat dimuktamadkan bersama. Saya cuma nak kongsikan satu perkara lah yang dari awal saya menyertai politik dan pendirian yang saya pegang sampai ke hari ini. To change Malaysia is not about a person, but it's about building strong institutions which will outlast personalities and also parties. Ia bukan berkisahkan soal personality seorang, tetapi memperkasakan institusi-institusi rakyat supaya tidak kira siapa pun mentadbir, parti mana pun yang mentadbir, Malaysia tetap akan berada di landasan yang betul. Dan bagi itu, untuk menjadi seorang pemimpin yang ingin memajukan negara ke tahap tersebut, individu tersebut perlu jadi lebih putih dari putih. To be a good leader in Malaysia, to realise that Malaysian dream, you need to be whiter than white.
And that will be the most important factor which led me to make the decision which I will make, in which I will table to the leadership of Muda, and which we will announce at 5 PM after consultation and discussion with Muda leadership. Saya mengucapkan lagi sekali terima kasih kepada para peguam dan juga ibu bapa, sahabat-sahabat media kerana sentiasa memberikan liputan dalam politik ni ada jatuh dan bangun. Saya perlu terima seadanya. Cuma sebagai salah seorang anak muda, saya tidak akan berhenti melawan untuk menegakkan kebenaran dan untuk memastikan bahawa negara kita jadi negara yang maju. But in this particular path, I need to accept the reality. We need to be whiter than white. Terima kasih. Maybe kita hari ini akan memberi sedikit kesan lah, ya. Untuk beri sedikit kesan, ya, dan sebagainya sehingga rayuan apa semua tak ada orang itu sedia lah dengan pemahaman atau apa sajalah. Saya perlu terima kritikan dengan hati yang terbuka. Sama saja seperti saya perlu terima keputusan Mahkamah Tinggi dan Hakim pada hari ini. Kerana saya tidak boleh membezakan diri saya dengan mana-mana rakyat lain yang turut diadili di dalam mahkamah. Sebab itu saya nak membersihkan nama saya di dalam mahkamah. Tetapi saya akur dan faham bahawa keputusan hari ini bukanlah keputusan yang mudah untuk ditelan. Iaitu keputusan di mana disabitkan walaupun kita dapat stay of execution and conviction, tapi saya perlu rayu ke peringkat mahkamah rayuan. And I accept it. Saya terima seadanya. Sebab itu saya perlu menghormati keputusan tersebut, dan kalau ada kritikan, makian, cemuhan, saya terima. Because in the end, lagi sekali saya kongsikan, to become a good leader in Malaysia, you must be whiter than white. Maybe is it going to see that your position in Muda? Okay. So, are you thinking that you're going to step down? As I shared, do come over at 5 PM during the PC. I personally have made up my mind, actually even before the decision came in, because it is a matter of principle, and I cannot preach something else but do something else. I am beholden to my words and my principles, and as I said, to build Malaysia is not about person. Okay? Maybe once more in English, please. Your initial thing. Which one? Right from the start. Okay. Okay. Yeah, sure. Thank you very much to members of the press, family and friends. As a Malaysian, as Syed Saddiq, I respect the decision of the High Court and the High Court judge. And with that respect comes a sense of consistency in defending the institusi kehakiman or the institution of justice. And I'm not here to lambast, condemn, or disrepute the institution of justice. Because I'm like any other Malaysian and Alright should be guys, judged itu like sedikit sebanyak sidang media yang dibuat oleh Syed Saddiq ya, selepas dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun, denda 10 juta dan juga sebatan 2 tahun. Yang mana hari ini Hakim Azhar Abdul Hamid ya bagaimanapun membenarkan permohonan pembelaan untuk menangguhkan hukuman sementara rayuan dibuat di Mahkamah Rayuan. Jadi perbicaraan bermula pada 21 Jun 2022 dengan seramai 29 saksi pendakwaan dipanggil untuk memberi keterangan. Jadi 14 Mac yang lalu pihak pembelaan menutup kesnya selepas memanggil Syed Saddiq dan 3 lagi saksi Ketua Penerangan Bersatu Ulama Ukama serta Muhammad Amsar Aziz dan Siti Nurul Hidayah. Muhammad Amsar dan Siti Nurul Hidayah adalah bekas pegawai khas dan setiausaha sulit Syed Saddiq. Antara saksi yang pendakwaan pula adalah ibu bapa Syed Saddiq dan juga bekas pembantu bendahari armada Rafiq serta 3 pegawai penyiasat SPRM menurut Hidayah Kamarudin, Samizi Sulung dan juga Asbi Munib. Pasukan pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya
Wan Saharudin, Wan Ladin dan Muhammad Afif Ali, manakala Peguam Gobin Singh dia mewakili Syed Saddiq. Jadi pada 28 Oktober tahun lalu, Mahkamah mengarahkan Presiden muda itu membela diri selepas pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie ke atas beliau. Jadi untuk pertuduhan yang kedua ini pula, dia didakwa menyalahgunakan wang sebanyak RM120,000 untuk diri sendiri daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise dengan menyebabkan Rafiq melupuskan wang tersebut. Ia didakwa dilakukan di Malayan Banking Berhad, Jalan Pandan 36E, Taman Pandan Jaya antara 8 hingga 21 hari bulan April 2018. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman 5 tahun penjara, sebat dan denda jika sabit kesalahan. Itu antara keterangan ya berkaitan dengan pertuduhan yang telah pun menjatuhkan Mahkamah Tinggi telah pun menjatuhkan hukuman bersalah membabitkan Syed Saddiq ini, sahabat-sahabat semua. Jadi itu saja apa yang saya ingin kongsikan hari ini untuk update terkini berkaitan dengan kes ataupun perbicaraan yang telah pun berakhir dengan keputusan Syed Saddiq didapati bersalah dengan 4 pertuduhan dan dikenakan hukuman 7 tahun penjara. Alright, so ini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Dan dengan itu, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tanpa pengkangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.